kami akan membawakan sesi wawancara yang pertama untuk hari ini. Mengenai dengan apa tu Mahira? Iya, berkenaan dengan kesedaran penyakit kardiovaskular dan bersama kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi merupakan pegawai perubatan kesihatan awam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabarnya hari ini Tuan Doktor? Sehat hari Sihat, ini ya? ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami dapat pagi mengucapkan terima kasih kerana sudi datang hari ini. Sudah sarapan ni Doktor? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Jadi ceria lah hari ini ya. Ceria. Betul, Alhamdulillah. Jadi satu topik yang menarik ingin kita kongsikan ya, berkenaan dengan kesedaran penyakit kardiovaskular. Jadi untuk pertama-tama mungkin dapat doktor sendiri menerangkan serba sedikit mengenai dengan hipertensi. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana menjemput saya untuk datang ke wawancara ini. Jadi apa hipertensi ini? Hipertensi ini juga dikenali sebagai tekanan darah tinggi orang. Jadinya ia berlaku apabila tekanan darah di dalam seluruh badan itu terlampau tinggi. Ia menyebabkan jantung kita ni untuk bekerja dengan lebih keras. Dan jika tekanan darah tinggi itu tidak dikawal dan berpanjangan, ia boleh merosakkan saluran darah dalam badan kita ni, dan di sinilah datangnya risiko penyakit jantung dan stroke dan yang lain-lain. Di Brunei Darussalam ni ingin saya kongsikan yang penyakit jantung ialah salah satu penyebab utama kematian di negara Brunei Darussalam. Dan risiko utamanya ialah tekanan darah tinggi ini. Dan mengikut statistik kami, 4 daripada 10 penduduk di negara Brunei Darussalam mempunyai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini ramailah orang. Ramai ya. Itu dia sedikit mukadimah dan sempat apa yang kita dapat tadi daripada perkongsian Tuan Dr. Muhammad Akmal di Brunei, penyakit jantung adalah merupakan salah satu punca mortaliti yang tertinggi di negara kita ini, negara Brunei Darussalam, dan dari segi statistiknya juga dikongsikan tadi 4 daripada 10 orang rakyat Brunei menghidap tekanan darah tinggi. Jadi rasanya the burning question saya barangkali Tuan Doktor yang bertanya yang menyaksikan hari ini, tapi macam mana akan tahunya kalau aku darah tingginya? Mungkin boleh diterangkannya. Jadinya kebanyakan orang yang mempunyai hipertensi ini hampir semua sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda ataupun yang orang simptom-simptom. Tetapi caranya untuk mencek sama ada bis kita ada hipertensi ini cumalah dengan menggunakan alat ukuran tekanan darah. Jadinya benda ini boleh dibuat di rumahlah saja, tidak semestinya bis kita datang ke klinik ataupun ke hospital. Lagipun dari perspektif doktor, sebenarnya tekanan darah yang diukur di rumah itu lebih baik daripada yang dibuat di hospital, sebabnya ia lebih realistik dan lebih tepat. Kerana kalau pesakit datang ke hospital atau klinik, mereka akan rasa lebih tidak tenang, yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Lebih tinggi terpulangnya bacaannya. Betul. Jadi itulah ya, lebih baik membuat ukuran di rumah ya, sebab mungkin ada perbezaan daripada rumah dan juga di klinik ya. Jadi sebut-sebut mengenai dengan ukuran ini, doktor, boleh memberikan dan juga mengungsikan kepada kita dan juga penonton kita mengenai dengan ukuran tekanan darah ini. Ya. Jadi apabila kita membuat ukuran tekanan darah di rumah ini, kita ni menggunakan alatnya tu yang secara teknikal kami panggil sphygmomanometer lah. Jadi apabila kita mencek ada 2 nombor, satu di atas sama di bawah. Mungkin kita pun bertanya apa sebenarnya nombor ini. Jadinya yang di atas satu kami panggil darah sistolik. Adanya darah sistolik ini ia mengambil ukuran tekanan darah apabila jantung itu mengempam darah itu. Yang di bawah itu diastolik, iaitu apabila tekanan darah itu diukur ketika jantung itu berehat, iaitu di antara degupan jantung. Sebab itulah tekanan darah yang di bawah itu lebih rendah dari yang di atas. Jadi mungkin kita pengen bertanya mana satu yang kami cek nombor ini. Sebenarnya dua-dua ini yang kami lihat, bukan di atas itu saja.
Jadi seperti yang dapat kita saksikan melalui paparan ya, itu yang dimaksudkan ya, alat pengukur tekanan darah. Kalau sekiranya yang nombor di atas 1 atau ketika jantung pengepam ya, dan juga kalau di bawah tu ialah ketika jantung berehat. Jadi mungkin seterusnya mungkin dapat dikongsikan lagi ni, doktor. Okey. Jadi macam mana kita ni kan memantau tekanan darah di rumah Di ni? rumah, betul. Ada tata caranya lah supaya tepat alat itu mengambil ukuran itu. Jadinya 30 minit sebelum mengukur tekanan darah, kalau boleh jangan buat senaman. Dan kedua, jangan bersigup atau vaping, kalau bagi orang yang merokok atau vaping lah. Dan yang ketiga, kalau boleh jangan minum minuman yang mengandungi kafein, termasuk kopi dan teh tarik. Dan 5 minit sebelum mengukur juga, kalau boleh duduk dan berehat secara tenang. Kalau boleh juga jangan bercakap dan jangan membuat benda yang boleh mengganggu ketenteraman. Contohnya dalam gambar itu orang itu main telefon. Kalau boleh dalam 5 minit Hani duduk saja tenang. Dan seterusnya semasa mengambil ukuran tekanan darah itu jangan bersilang kaki Ini ramai orang buat kalau di rumah kan tu. Sama kaki itu mesti jauh merata di atas lantai. Dan apabila kita menggunakan alat itu, sebenarnya ia punya kaf itu mesti separas dengan jantung kita. Kalau boleh di atas meja lah. Anda boleh terlampau bawah atau ke atas sebab ini boleh menukar tekanan darah dalam badan kita ni. Dan juga kalau lengan atas kain itu, kalau boleh mencek jangan ada kain yang tebal lah. Yang ketat je barangkali doktor. Kalau boleh nipis saja. Dan yang akhirnya kalau di rumah bukan saja sekali kami cek tekanan darah ni, kalau boleh pagi sama malam. Jadinya pagi itu 2 ukuran dan pada malam 2 ukuran juga. Kenapa kami minta 2 ukuran ini? Sebabnya kita ni mau melihat trend, bukannya satu reading saja. Betul. Dan kalau boleh buat ukuran ini 7 hari berturut-turut lah. Kalau bis kita melihat ada yang tinggi tekanan darah kita tu, kita boleh pergi ke pusat kesihatan untuk minta nasihat yang selanjutnya. Jadi rasanya yang paling penting di sini yang untuk tadi mengetahui tata cara yang betul ni dalam pada tadi mencek, memastikan kita ni mendapat bacaan yang betul ni tuan doktor dan juga tadi ada tuan doktor ada mengongsikan sistolik dan juga diastolik sistolik yang di atas dan diastolik yang di bawah. Jadi ada juga tuan doktor mengongsikan kedua-duanya tadi perhatikan, bukannya yang di atas saja. Kadang-kadang kebanyakan macam rakan-rakan saya sendiri tingginya yang di atas satunya, yang di bawah tu tidak dilihat. Jadi macam mana tadi kan tahu kalau orang tu benar-benar yang boleh didiagnos sebagai menghidap hipertensi? Adakah di atas sama di bawah kita melihat kedua-duanya sebenarnya dikongsikan tadi? Tahu macam mana sebenarnya doktor? Jadinya tu memang banyak orang tanya apa sebenarnya tekanan darah tinggi ni nombornya. Jadinya mengikut panduan apa yang kami gunakan di pusat kesihatan, normal itu artinya kalau yang sistolik di atas lebih kurang 130 dan di bawah 80 ke bawah. Okey. Jadinya mereka itu dikategorikan sebagai mempunyai hipertensi kalau sistolik itu 140 ke atas bagi sistolik, tapi diastolik 90 ke atas. Jadinya kalau salah satu inilah dalam kategori itu kami boleh kategorikan mereka sebagai hipertensi atau normal. Tapi di antara 130 sampai 139 ni bagi sistolik dan diastolik 80 ke 89, mereka ni bukan jua normal, bukan jua mempunyai hipertensi, kami kategorikan sebagai meningkatlah. Jadinya mereka yang mempunyai ukuran tekanan darah ini di kategori meningkat, kami nasihati mereka untuk sentiasa memantau tekanan darah mereka dan membuat perubahan gaya hidup.
Betul, betul. Saya juga tertarik ni Tuan Doktor, ada Tuan Doktor mengongsikan tadi ada beberapa waktu dan ketika yang indah digalakkan untuk memeriksa tekanan darah kita ni ya. Contohnya saja sewaktu bersukan dan sebagainya. Bukan apa dia Tuan Doktor. Saya sendiri dia mendapat mesej-mesej daripada rakan-rakan sewaktu selepas jogging apa semua dicek darahnya, tekanan darahnya tinggi ni, darah tinggi ke aku ni ya. Jadi mungkin ada false alarm dan sebagainya ni. Amat penting sebenarnya sesi ni Auda untuk sama-sama memberikan Jadi kalau boleh tanyakan je, kita sering mendengar adalah macam-macam tanggapan masyarakat dan rakan-rakan yang kata aku ni paning-paning ataupun yang macam badanku ni lain rasanya darah tinggi kali ni ya. Mungkin adakah itu simptom mengenai dengan simptom hipertensi ataupun mungkin ada yang lain barangkali Tuan Doktor? Okey, seperti yang saya terangkan tadi, kebanyakan orang yang mempunyai hipertensi ini tidak ada mempunyai tanda-tanda atau simptom kan. Pening-pening itu banyak lagi sebabnya yang lain kan, pening biasa kah, damam kah, kurang air, dehidrasi. Tetapi memang benarlah pening itu adalah salah satu gejala tekanan darah yang tinggi. Tanda-tanda lain apabila kita menghidap hipertensi ini ialah penglihatan yang kabur, hidung berdarah, sakit dada dan sakit kepala juga. Tetapi perlu kita ingati kalau ada sudah tanda-tanda ini, besar kemungkinan tekanan darah kita tinggi benar sudah. Sangat tinggilah. Contohnya di sini 180 ke atas sistolik. Ya, jadi itulah disebabkan ianya dipanggil silent killer. Ianya tiada menunjukkan sebuah tanda ataupun gejala sebenarnya. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga Doktor, apakah antara faktor-faktor risiko yang perlu kita ni awasi ni? Okey. Jadinya ada beberapa faktor risiko untuk menghidap hipertensi ini. Nombor satu ialah umur dan genetik. Ianya endang secara semula jadilah kalau umur ini semakin meningkat, tekanan darah pun meningkat. Apabila bis kita ada sejarah keluarga yang menghidap hipertensi ini, risiko bis kita juga lebih tinggilah. Dan kedua, pemakanan yang tidak sihat, terutama sekali makanan yang terlampau banyak garam dan juga banyak kolesterol. Dan juga kurang buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan ketiga, kurang aktiviti fizikal. Apabila gaya hidup yang tidak aktif ini boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Dan keempat juga ialah penggunaan tembakau ataupun rokok elektronik. Ini disebabkan oleh bahan nikotin dalam rokok dan vape atau ia boleh meningkatkan tekanan darah. Dan terakhir sekali stres. Ianya emosi itu kalau tekanan merasa stres secara kronik ini, ia boleh meningkatkan tekanan darah juga. Kita juga ingin menanyakan ni Tuan Doktor, banyak sebenarnya soalan-soalan yang ditanyakan, tapi atas kebebasan waktu mungkin kita boleh bertanyakan beberapa soalan terakhirlah untuk memastikan mesej yang ingin kita sampaikan ni sampai kepada penonton hari ini rasanya ramai juga mengetahui. Jadi macam mananya cara untuk mengawal hipertensi, dan juga mungkin ada yang bertanyakan adakah ada ubat untuk mengawal hipertensi dan sebagainya Doktor? Silakan. Okey. Jadinya yang penting untuk mengawal hipertensi ini ialah satu, senam sekurang-kurangnya 30 minit sehari untuk mengurangkan berat badan. Yang kedua, pemakanan yang sihat. Seperti saya terangkan tadi, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, kurangkan pengambilan garam. Hadnya ialah 5 gram sehari. 5 gram sehari itu sama seperti satu sudut teh. Dan bagi yang merokok dan vaping, digalakkan untuk berhenti merokoklah sama vaping. Dan dari segi ubat itu, kalau kita menghidap hipertensi pada kategori yang awal, tahap yang awal, selalunya kami nasihati untuk membuat perubahan gaya hidup dulu sebelum memakan ubat. Jadinya kalau perubahan gaya hidup itu masih tidak dapat mengawal hipertensi bis kita, doktor akan menasihati untuk memakan ubat. Ya, jadi mungkin kita ingin bertanya juga, adakah kita ni perlu makan ubat ya untuk merawat hipertensi ni Doktor? Jadinya seperti yang saya jelaskan tadi, kami cuma akan suruh pesakit itu makan ubat jika mereka tidak dapat kawal hipertensi itu melalui perubahan gaya hidup. Mungkin boleh diterangkan dari segi komplikasi barangkali Tuan Doktor?
Okey, dari segi komplikasi memang banyak tapi saya cuma akan jelaskan 5 lah di sini. Ini yang utama ialah kerosakan jantung kerana tekanan darah itu menyebabkan jantung untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Okey. Dan ini boleh menyebabkan serangan jantung lah. Yang kedua, stroke disebabkan oleh tekanan darah tinggi itu boleh menyebabkan saluran darah dalam otak untuk pecah dan untuk boleh menyebabkan pendarahan. Yang ketiga, kegagalan buah pinggang. Jadinya di Brunei kebanyakan disebabkan oleh kencing manis lah atau diabetes, tapi sebenarnya tekanan darah tinggi ini juga boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Yang keempat, kebutaan kerana seperti stroke tadi, tekanan darah yang tinggi boleh merosakkan pembuluh darah dalam mata dan menyebabkan pendarahan. Yang terakhir, masalah kognitif. Mungkin kita pun tahu pasal demensianya, sebenarnya tekanan darah tinggi juga boleh menyebabkan demensia. Di mana orang itu kurang ingatan dan kurang tumpuan. Betul. Rasanya mesej yang penting jadi kongsikan tadi ialah apabila tadi ingin menghentikan pemakanan ubat apa yang dikongsikan tadi, jangan berhentikan ubat AUDA selagi belum mendapat nasihat pada doktor. Ya, Itu cukup penting. Kadang-kadang kita mencuba ubat-ubat ini okey sudahnya. Tapi itu penting tanya dulu doktor AUDA. Okey, kita cuma ada berbaki 1 minit ni Tuan Doktor, mungkin ada kata-kata akhir yang ingin disampaikan kepada penonton, silakan. Okey. Saya ingin menasihati orang ramai, terutama mereka yang mempunyai faktor-faktor risiko utama untuk mengidap hipertensi itu, untuk sentiasa memantau tekanan darah bis kita. Terutama sekali mereka yang berumur 40 tahun ke atas, kami cadangkan bis kita untuk mengikuti program pemeriksaan kesihatan kebangsaan inilah. Bis kita boleh pergi ke Bru Health untuk menyemak kelayakan bis kita. Di sana ada saringan risiko kardiovaskular lah kalau bis kita ingin mencek risiko bis kita. Jadinya kelayakannya warga negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap yang berumur 40 tahun ke atas dan mereka belum ada perjanjian dengan doktor lah di klinik atau di hospital. Ya, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi, merupakan pegawai perubatan kesihatan awam, kerana berkesudian untuk berkongsi berkenaan dengan kesedaran penyakit kardiovaskular. Jadi apapun, kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.